Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya sekali lagi pada hari ini untuk sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Okey, baiklah anak-anak semua sudah bersedia. Okey, ayuh kita mulakan. Okey, kita ke paparan berikutnya. Okey, apa yang akan anda pelajari pada hari ini? Okey, hari ini anda akan belajar tentang pertanian dan penternakan. Okey, jadi objektif PDPR, pada akhir PDPR, murid dapat memahami kosakata. Okey, dan mencari maksud dengan betul dan tepat. Maksud kosakata ini perkataan ya, dan mencari maksud perkataan ini. Okey, untuk itu anda semua dikendaki untuk membuka buku teks. Okey, buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 45. Okey, anak-anak semua, mari kita ke muka surat tersebut. Okey. Okey, baiklah. Pada muka surat ini, kelihatan satu petikan. Okey, di mana petikan ini ada perkataan yang dimerah-merahkan. Jadi di sini ada maksud perkataan. Jadi perkataan merah ini sebenarnya ialah kosakata. Okey, kosakata yang dikendaki untuk mencari maksudnya. Tapi untuk itu kita kena faham dulu ayat-ayat yang berada dalam petikan ini. Okey, jadi setiap perkataan ini membawa maksud yang tersendiri berdasarkan ayat tersebut. Okey, jadi kita kena baca dahulu dan kita kena fahami apa maksud petikan tersebut. Okey, untuk itu mari kita baca bersama-sama. Okey, tajuknya Mudahnya Halau Serangga. Okey, Ayah Hasan, iaitu Encik Mahzan, telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur. Malangnya, daun pokok itu diserang ulat. Encik Mahzan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mahzan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Okey. Baiklah semua. Okey, jadi kita dah baca dah petikan ini dan kita dah tahu dah apa maksud bagi setiap ayat dalam petikan ini. Okey, baiklah kita tengok satu persatu. Apakah perkataan atau kosakata yang telah dimerahkan? Okey, baiklah untuk yang pertama ni, okey. Contoh di sini ialah tumbuh. Okey, dia beri yang kedua ni ya. Okey, tumbuh. Jadi ayat itu, pokok itu tumbuh subur. Jadi pokok itu maksudnya ialah hidup. Okey, tumbuh subur maksudnya hidup. Okey, yang kedua, permintaan. Di sini ya. Ayatnya, pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Permintaan. Jadi yang sesuai di sini ialah permohonan. Okey, jadi apa yang kita minta? Kita minta maksudnya mohon. Okey ya. Kemudian, okey, yang ketiga, diserang. Okey, di sini. Diserang. Okey, ayatnya, malangnya daun pokok itu diserang ulat.
Jadi maksud diserang di sini bagi ayat ini ialah dirosakkan. Okey, jadi daun pokok itu dirosakkan oleh ulat. Okey. Okey, jadi betul lah ya, dirosakkan. Jadi yang keempat, internet. Okey, di sini ya. Encik Mahzan telah mendapatkan maklumat daripada internet. Okey, jadi internet maksud di sini ialah suatu rangkaian komputer antarabangsa. Jadi internet ni dia menghubungkan dari komputer ataupun peranti-peranti yang lain. Okey, kemudian seterusnya ialah racun. Okey, racun. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Jadi tak perlu guna racun untuk bunuh ulat tersebut. Jadi racun ialah apa? Okey, maksud racun di sini ialah bahan berbisa yang dapat mematikan sesuatu. Okey, jadi kalau kita guna racun, benda itu akan mati. Jadi kita tumpukan kepada apa yang kita nak matikan. Jadi di sini dia nak matikan serangga, tapi tak perlu guna racun. Okey, digunakan lain. Okey, tak apa, kita tengok ya. Okey, kemudian basuhan. Okey, basuhan. Ayat di sini ialah Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Okey, betul Jadi dia cuci cili kering ni, kemudian dia kumpulkan airnya dan dia sembur pada daun-daun pokok yang ada ulat. Okey. Jadi basuhan di sini maksudnya cucian. Okey, ataupun apa-apa benda yang dibasuh. Okey, kemudian seterusnya ialah penyembur. Okey, penyembur. Okey, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Jadi di sini ialah alat. Okey, alat untuk menyembur. Alat semburan Kemudian subur. Okey, di sini pokok itu subur dan menghijau kembali. Okey, subur bermaksud sihat. Okey. Kemudian menghijau nampak berwarna hijau, iaitu kalau kita tahu hijau tu maksudnya lebih segar. Okey. Jadi itulah maksud bagi setiap kosakata yang telah diberi. Okey, kemudian kita nak pergi kepada perkataan berlawan. Tadi kita dah belajar tentang perkataan yang mempunyai perkataan yang ada maksud. Okey, maksud perkataan. Okey. Kemudian sekarang kita nak lihat kepada kosakata ataupun perkataan berlawan pula. Okey, apakah maksud perkataan berlawan? Okey, perkataan berlawan sebenarnya perkataan yang maksud di sebaliknya. Macam di sini contoh yang saya beri. Okey, besar. Okey, perkataan lawannya ialah kecil. Perkataan sebaliknya. Betul ya. Kemudian cantik, buruk ataupun hodoh. Begitu. Panas, sejuk. Sebaliknya ya, berlawan. Tajam, tumpul. Terang, gelap. Macam itu. Jadi kalau saya kata hitam macam tudung saya, jadi lawannya apa? Putih. Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya. Jadi di sini, okey, maafkan saya sebentar. Okey, kemudian ini latihan yang perlu awak lakukan pada hari ini. Okey. Di sini ialah baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawan. Okey, jadi untuk itu anda perlu buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 47. Okey, anak-anak semua sudah bersedia ya. Okey, jadi tajuknya ialah kegemaran yang baik. Okey, kita baca sama-sama. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak, memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum
dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Okey, jadi anak-anak semua, okey di sini dalam di bawahnya, di bahagian buku awak tu di bawahnya, dia mencari perkataan berlawan bagi setiap perkataan-perkataan yang telah diberi. Okey, jadi di sini, okey perkataan pertama ni menanam. Okey, saya dah beri satu contoh. Jadi kat sini ayat dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberi manfaat kepada dia dan keluarga. Jadi menanam, lawan menanam ialah kalau tanam kita tanam masuk dalam tanah dan kita kambus balik. Kita tanam pokok. Tapi kalau perkataan sebaliknya daripada menanam, kita buat apa? Kita mesti cabut pokok tu. Jadi perkataan menanam, perkataan berlawan bagi menanam ialah mencabut. Begitu ya. Okey, kemudian yang kedua, hadapan. Okey, hadapan. Jadi perkataan berlawan bagi hadapan ialah apa? Perkataan berlawan bagi hadapan. Sesuatu berada di hadapan. Jadi lawannya ialah di. Betul ya. Awak tulis sendiri jawapannya. Kemudian yang seterusnya ialah harum. Harum sangat. Okey, jadi harum lawannya apa? Harum lawannya apa? Harum sangat lawannya. Betul. Itu jawapannya. Okey, kemudian yang terakhir ialah gembira. Macam saya, gembira. Jadi, perkataan lawan bagi gembira ialah apa? Betul jawapan anda. Okey, jadi anda kena lengkapkan jawapan anda ini sendiri. Okey, anak-anak semua? Okey, baiklah. Untuk itu, kita mengakhiri PDPR kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.